waris yang lain. Katakanlah tadi mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lebih mahal, ada yang lebih tinggi nilai, harga dari segi harga dan sebagainya. Kita ambil yang elok-elok, kita tinggal yang lain, yang kurang elok pada Allahu a'lam. Pembahagian yang melibatkan hak yang telah ditentukan secara yang tidak adil, ini juga boleh mengakibatkan keburukan sebelum datangnya ataupun sebelum tibanya masa di akhirat kelak. Mungkin di dunia lagi sudah mula menampakkan kesan buruk di sebalik tindak tanduk kita. Sebab tu kita kena cermat. Bila dah ada ketentuan hak kita terima, dan kemudian bila jadi hak kita, bolehlah kita pandai-pandai nak bagi kepada siapa-siapa pun kita boleh. Semasa kita masih hidup, kita masih sihat, belum sakit, belum apa lagi, kita dah jadi hak kita, kita nak bagi, nak beri kepada adik perempuan kita boleh bagi, kita bagi semua sekali pun boleh. Tapi daripada bapa kita yang telah meninggalkan harta, meninggalkan kita, ini ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh pandai-pandai. Sebab harta ni pada asalnya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hanya pemilik sementara. Macam anak-anak kita, kalau boleh saya kata, saya sifatkan sebagai anak-anak saya lah. Macam kita terima beasiswa daripada kerajaan ataupun daripada mana-mana penaja beasiswa kita, dia hanya lalu je dalam poket kita. Katakanlah sebulan 3,000 kan, 3-4 ribu, dia lalu saja dalam poket kita. Kadang tu dalam kira-kira saja, tapi akhir bulan tak ada. Sementara saja, dia lalu saja kat poket-poket kita. Lepas tu dia pergilah sana ke sini, begitulah. Sayanglah kita meninggalkan dunia ini, mungkin masih ada yang berbaki. Daripada baki itu, bagaimana kita nak menguruskan harta peninggalan si mati sementara kita masih hidup. Inilah peranan ilmu faraid. Dan saya rasa malam ni bukanlah saya nak cakap secara terperinci mengenai kes-kes. Sebab kita tak ada kes. Kalau ada di mahkamah boleh kita, hakim bolehlah dia cara kes. Kita nak cara kes olok-olok pun, jadi nanti olok-olok dengan ilmu Tuhan. Cuma saya akan banyak menyentuh tentang dasar bagaimana ilmu faraid ini yang bertunjangkan kepada akidah Islam. Dan akidah Islam ialah kepercayaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Tuhan kita, kita kena kenal, kita kena tahu. Sebab tu itu dinamakan akidah tunjang kepada pegangan agama kita. Mati hidup kita, tetap kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Allah menetapkan keimanan kepada orang yang beriman tadi dengan kata-kata yang telah ditetapkan ataupun yang telah menjadi pilihan kita yang teguh, yang kuat, menjadi tunjang pegangan agama kita, ialah bermula daripada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daripada situ sebenarnya. Sebab tanpa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun kita ataupun seseorang tu dia berkelakuan baik, berakhlak baik, tak minum arak, tapi dia tak pernah mengucap, dia takkan jadi hamba Allah yang mukmin. Dia mesti kena mengucap. Dan mengucap dua kalimah syahadah ini melibatkan pengakuan dalaman kita, hati kita, tasdiqun bil qalb, kita membenarkan keimanan kita kepada Allah tadi dengan hati kita, tanpa paksaan, dengan rela hati kita membenarkan, menerima Allah sebagai Tuhan kita, Di dalam bahasa Arab ada dua istilah.
Satu disebut sebagai ilah dan satu lagi disebut sebagai Rabb. Kita dalam bahasa Melayu kedua-duanya kita terjemah sebagai Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab berbeza di antara kalimah ilah dan kalimah Rabb. Kalimah yang menjadi pilihan kepada kalimah syahadah kita ialah perkataan ilah. Sebab tu kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kata la ilaha illallah. Kita tidak mengucap la rabb illallah. Tak. Fir'aun pernah mengaku diri dia Rabb. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun pernah mengaku. Tapi Fir'aun tak kata ana ilahukumul a'la. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam beberapa ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat mereka yang menjadikan ilah Tuhan sembahan dia hawa nafsu dia? Bermakna dia mengabdikan diri dia kepada hawa nafsu dia. Itu makna ilah. Dia mengandungi unsur pengabdian, mengandungi unsur ubudiyah. Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk, kita patuh, kita semayang. Dalam ibadah semayang yang menjadi tiang agama kita, dia ada rukuk dalam, dia ada takbiratul ihram dalam tu. Dia ada rukuknya, dia ada sujudnya. Jadi kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah sebagai ilah kita tadi tidak berbelah bagi. Samalah juga bila kita sampai kepada proses pembahagian harta pusaka peninggalan bapa kita, mak kita dan sebagainya, kita tunduk patuh, kita rela dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini bukan calang-calangnya, bukan main-mainan, bukan agak-agak, bukan seronok-seronok suka, tapi ini hukum Tuhan. Ini hukum Tuhan. Samalah seperti mana pasangan suami isteri apabila berlaku ijab kabul mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, kepatuhan si isteri kepada si suami, tanggungjawab yang dipikul oleh si suami terhadap si isteri, kerana dari saat itulah mereka bermulanya gelaran ataupun bergelar suami isteri. Saya kira yang di depan saya ni mungkin kebanyakan ada kahwin kot, dan pengalaman ni dah ada masing-masing. Bagi calon suami, calon isteri, masing-masing apa orang kata, gabra, bahasa muda, masing-masing rasa tak tahu nak cerita lah. Setiap orang dia ada pengalaman sendiri lah. Saat-saat kita nak melangkah ke alam sebagai suami, sebagai isteri ni, melalui kalimah 2-3 patah saja, akad nikah tadi, bila diangkat kita terima, jadilah kita suami, dia jadi seorang isteri. Jadi tanggungjawab di antara kedua belah pihak tadi bermula dari saat itulah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, ini sebahagian daripada proses pematuhan kita terhadap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa-apa yang berlaku selepas tu mesti dalam lingkungan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barulah kita boleh terasa yang kita ni senantiasa menjadi hamba Allah, yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa keadaan sekalipun, dalam apa keadaan sekalipun. Ini termasuklah dalam proses pembagian harta. Sebab tu jangan ada mana-mana pihak yang cuba mempertikaikan hukum hakam faraid. Keadilan ketetapan hukum hakam faraid, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah seadil-adilnya. Itulah hak yang paling adil, yang paling tepat sebagaimana yang diketahui, dan Allah itu maha mengetahui tentang maslahat di sebalik apa yang
berlaku dan apa yang akan berlaku di kemudian hari. InsyaAllah pada mereka-mereka yang beriman, dia akan merasa halawatul iman, kemanisan iman di sebalik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman kita setelah bermula dengan kalimah syahadah yang kita ucapkan, membenarkan dengan hati kita, mengaku dengan mulut lidah kita, dan kita melaksanakan dengan anggota lahir kita, kaki tangan kita. Bila kita semayang, kita angkat takbir Allahu Akbar. Kenapa kita angkat tangan kita? Kalau tidak kerana patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu faraid ini jangka hayat ilmu faraid dalam sejarah kita umat Islam dari saat apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nabi dalam sebuah hadis memberitahu, hadis ini riwayat Al-Hakim, Al-Nasai, Al-Tirmizi dan juga Ahmad, dihukum sahih oleh Al-Hakim. Namun demikian, sebahagian daripada para nuqad, pengkritik hadis-hadis ataupun pengkaji-pengkaji hadis ini ada mempersoalkan tentang salah seorang perawi sanad hadis ini. Namun demikian, apa yang didapati dalam hadis ini menyebut bahawa jangka hayat ilmu faraid, kalau boleh saya gunakan istilah jangka hayat, di mana antara ilmu Islam yang paling awal hilang daripada dunia. Sebab tu salah seorang sahabat Nabi, Uqbah ibn Amir, pernah mengatakan bahawa, kata dia, ta'allamu qabla dhalin, belajarlah ilmu faraid ni sebelum ilmu faraid ni dicampur aduk dengan sangkaan-sangkaan oleh mereka-mereka yang menyangka. Kita tak boleh agak-agak nak bagi pesaka, tak boleh agak-agak. Kena pastikan daripada mana sandaran ayat Quran, daripada mana sandaran hadis-hadis Nabi, bagaimana proses istinbat ataupun membuat kesimpulan hukum daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, melalui nas-nas yang sarih ataupun melalui nas-nas yang tidak sarih. Sarih seperti mana yang saya sebutkan tadi, maknanya dia tidak boleh lebih dan tidak boleh berganjak, tak terlebih, tak terkurang. Sebab itulah dalam ketentuan hak ataupun habuan seseorang waris tadi, Quran kata walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu para suami yang kematian isteri, jika isteri tak ada anak, maka kita berhak dapat setengah ataupun separuh harta peninggalan isteri kita. Syarat kalau dia tak ada anak, sama tak ada anak daripada kita ataupun daripada mana-mana suami yang lain. Kalau dia pernah kahwin sebelum dia berkahwin dengan kita, ada anak daripada suami pertama, dan kemudian kebetulan jodoh kita ada dengan dia, kahwin dengan dia pula, lepas tu dia mati, maka kita hanya berhak dapat 1/4 sahaja kerana dia ada anak. Kalau dia tak ada anak, maka kita dapat 1/2 ataupun separuh daripada harta peninggalan. Dan harta ni apa saja yang ada nilai, yang ada nilai. Kadang-kadang orang ni bila satu kes kematian berlaku tu, yang lain-lain tu pandai-pandai nak memandai-mandai harta peninggalan si mati tadi. Oh, ini remeh je, nak belanja sewenang-wenang je daripada harta peninggalan, ataupun nak ambil kasut dia ke, nak ambil lantai dia ke, nak ambil apa-apa harta peninggalan. Tak boleh. Apatah lagi kalau peninggalan waris peninggalan si mati tadi dari kalangan anak-anak yatim, dari kalangan mereka yang di bawah umur anak yatim. Anak yatim ni
walaupun dia sudah berakal, dia sudah akil balik, tapi dia masih belum matang, dia masih belum mencapai sinnur rushd. Dalam Al-Quran disebut hatta balagha ashuddah, maknanya sinnur rushd. Kata Abu Hanifah, sinnur rushd paling kurang 18 tahun. Saya tak tahulah kita sekarang ni ke 18 tahun tu dah matang dah. Mungkin ada orang matang 12 tahun, mungkin ada orang yang dah matang sebelum tu, ataupun selepas 18 tahun pun masih tak matang lagi. Mungkin dia OKU dan sebagainya barangkali. Maka anak-anak yatim yang masih belum mencapai tahap umur kematangan, dia masih dikira sebagai anak-anak yatim yang tidak boleh sesiapa pun buat pandai-pandai, memandai-mandai untuk bertindak di luar daripada batasan syarak terhadap harta peninggalan si mati yang menjadi hak waris yang berkenaan. Jadi keimanan ini menjadi tunjang. Siapa-siapa pun, sama ada kita selaku suami, selaku isteri, selaku anak pinak, selaku saudara mara dan sebagainya, pokoknya iman tu tadi. Iman tu. Dan di sebaliknya juga, bila ada harta peninggalan si mati yang tertakluk kepada hukum hakam faraid ini, kita tolak, kita tak nak. Kita harta banyak, Tuhan dah bagi rezeki kan kita melimpah ruah, dah million tiba-tiba mak kita mati, ada meninggalkan harta pusaka dan ada waris-warisnya, dan kita salah waris, kita menolak. Tak boleh, tak boleh. Ini menolak ketentuan Tuhan, tak boleh. Ulama-ulama hadis kata jangan tunjuk sombong dengan Tuhan, sebagaimana dalam hadis yang menyebut tentang sikap kita sebagai seorang musafir. Musafir ni berjalan jauh yang bermaksud dengan yang mempunyai maksud yang tidak bertentangan dengan syarak. Bukan nak pergi jalan, nak berpoya-poya, nak buat maksiat, itu tak boleh lah. Walaupun dia musafir, nak sembahyang qasar, sembahyang jamaah, tak boleh. Tapi kalau dia punya maksud yang tidak bertentangan dengan syarak, dia melancong untuk melihat dunia, melihat alam ciptaan Tuhan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Okey, boleh. Bila dalam hadis menyifatkan hukum rukhsah, keringanan yang diberi oleh Tuhan kepada kita di kalangan umat Nabi Muhammad yang bermusafir dalam perjalanan jauh ni, kita boleh qasar semayang daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Daripada kita kena semayang dalam setiap waktu dengan waktu yang ditetapkan, kita diharuskan jamak di antara maghrib dengan isyak, di antara zuhur dengan asar. Tapi kita tak terima, tak nak jamak lah, tak nak qasar, puasa pun tak nak buka. Nabi menyifatkan rukhsah tu hadiah daripada Tuhan. Tuhan hadiah kat kita, kita tak nak terima, tunjuk sombong dengan Tuhan. Begitu juga dengan hukum hakam faraid. Kita tak pernah minta mak bapak kita melahirkan kita, tapi mereka melahirkan kita. Satu kurniaan Tuhan kepada mereka. Walaupun membesarkan anak ni bukan satu perkara yang mudah, apatah lagi macam saudara-saudari semua ni masa belajar, sibuk dengan belajar, dengan tugas sebagai seorang pelajar dan macam-macam lagi, merantau di tempat orang, nak membesarkan anak. Saya tengok kelang kabut juga nampak, kelang kabut. Macam kami yang dah balik ke Malaysia pun kelang kabut, apatah lagi kita yang sedang sibuk dengan tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar dan sebagainya di perantauan ni. Memang satu beban.
Tapi di celah bebanan